Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Bersiaran bersama kami pastinya pada hari Isnin 14 Oktober 2024 ditemani saya Nurul Hidayah Umul dan juga rakan setugas. Dan saya Chedi. Diharapkan hari yang pertama dalam minggu kedua dalam bulan Oktober ini, hari anda lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini. Betul. Dan diharapkan kalau ada masalah lah, kiranya tolaklah tepi sekejap. Jangan fikirkan masalah itu, kita fokus pada apa yang kita laksanakan dan kita jalankan sekarang ini. Itulah kadang-kadang sebenarnya yang menjadi masalah ni bila kita fikirkan masalah orang lain. Ya, betul. Itu yang Itu yang tak sebenarnya kita tak boleh move on. Jadi apa yang pasti sekarang ini kita ambilkan ia sebagai satu iktibar dan pengejaran atas apa yang berlaku. Setiap manusia ada masalah tersendiri, apapun kita husnuzon lah, fikir positif dan fikir yang terbaik untuk diri kita. Paling penting kita perlu fokus ke hadapan, fokus untuk diri kita sendiri dahulu, barulah kita akan fokus untuk orang sekeliling kita pastinya. Dan yang pastinya cuaca ketika ini kita dapat saksikan agak hujan dan pagi-pagi hujan di Kuala Lumpur dan beberapa kawasan, dan pastikan anda dinasihatkan untuk berhati-hati, rancang waktu perjalanan anda untuk elak daripada berdepan dengan kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Jangan tergesa-gesa memandu dan ambil langkah berhati-hati, dan sekiranya hujan lebat mungkin boleh ambil langkah alternatif bagi yang memandu motor mungkin boleh berhenti seketika, tunggu hujan reda dan meneruskan perjalanan. Dan bagi yang lain pula didoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamatnya. Baik, sampai-sampai itu kita buka juga portal bernama.com. Antara yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda pada pagi ini berkaitan dengan isu petani gesa sistem pengairan sawah untuk segera dinaik taraf, di mana ia berlaku di Alustar. Sistem saliran dan pengairan yang meliputi 4 wilayah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah perlu segera dinaik taraf bagi mengelakkan banjir termenung yang menenggelamkan kawasan sawah padi di negeri tersebut. Dan ini kata Pengurusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah Abdul Rashid, yang berkata banjir kali ini lebih teruk berbanding 2010 selain tidak menolak kemungkinan sistem pengairan yang uzur menjadi punca lebih 6,000 hektar sawah padi di bawah seliaan MADA tenggelam dan digenangi air. Dan di Kedah, infrastruktur pengairan perlu dinaik taraf. Banjir dah masuk gelombang ketiga dan di setengah kawasan dah sebulan air tak kering lagi. Jadi sawah yang tenggelam di MADA mencecah lebih 6,000 hektar yang tentunya kerugian besar kepada petani. Dan kita sedia maklum ketika ini di utara tanah air, khasnya di Kedah mengalami banjir yang teruk sekali di kawasan Baling, dan ini sedikit sebanyak memberikan kesan terhadap pertanian mereka. Dan diharapkan itu saya kongsikan juga diharapkan peruntukan pertanian melalui belanjawan 2025 nanti bakal dimanfaatkan sepenuhnya oleh MADA bagi menaik taraf sistem pengurusan yang kian uzur ketika ini. Dan baiklah, untuk ketika ini saya sekali lagi maklumkan cuaca ketika ini adalah berada dalam keadaan hujan sehingga dijangkakan bulan 3 tahun hadapan, dan dinasihatkan supaya kita lebih berhati-hati, elak daripada melakukan sebarang aktiviti yang membahayakan dan rancang perjalanan. Dan apapun kita saksikan dahulu hari ini langsung daripada Bilik Berita pastinya bersama dengan rakan penyampai Helena Pahlavi. Salam hormat dari Bilik Berita bersama saya Helena Pahlavi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang isu berbangkit berhubung rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024 hanya akan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Mohamed Naim Mokhtar. Kenyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara ringkas selepas menyempurnakan upacara perasmian persidangan Lawasya ke-37 pada Ahad. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan media berhubung dakwaan Peguam Hak Asasi Latifah Koya bahawa rang undang-undang itu akan mengurangkan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Datuk Dr. Mohamed Naim Mokhtar memaklumkan bahawa fatwa yang diwartakan di bawah rang undang-undang mufti adalah hanya mengikat orang Islam sahaja serta terhad di bawah bidang kuasa negeri.
Kenyataan tersebut dibuat bagi menjelaskan kekeliruan dan salah faham mengenai dakwaan penggubalan rang undang-undang itu akan menggugat kebebasan rakyat di negara ini. Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar sebelum ini juga telah memaklumkan bahawa rang undang-undang mufti akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua dan ketiga pada sidang parlimen yang bermula 14 Oktober ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM mengumumkan geran khas bagi Koperasi Komuniti India berjumlah sehingga RM30,000. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Sri R. Ramanan berkata permohonan dana tersebut khusus kepada koperasi yang layak dan hadir ke persidangan Koperasi Komuniti India PKKI 2024. So ini adalah kali pertama kalau kita lihat persidangan koperasi-koperasi India dilakukan dalam sejarah. Koperasi-koperasi telah wujud selama 102 tahun, tapi ini kali pertama diadakan. Datuk Sri Ramanan berharap dana untuk memperkasa aktiviti ekonomi koperasi itu dapat membangkitkan semangat kooperator, meningkatkan keupayaan koperasi dan memberi manfaat kepada anggota. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, susulan daripada program setahun ekonomi madani yang telah diadakan pada program madani rakyat zon selatan sebelum ini, kemudian melangkah ke kawasan Sarawak pada September lepas, dan kali ini menuju ke Sabah sempena dengan program madani rakyat Sayangi Sabah. Untuk bercakap dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini, bagaimana persiapan dan juga pelaksanaannya, tentunya kita ada tetamu yang cukup istimewa pagi ini bersama-sama dengan kami di studio Apa Khabar Malaysia. Hari ini sekali lagi kita bersama dengan Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa selaku Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Dan terima kasih. Dan kita sedia maklum bahawa program yang bakal berlangsung pada 18 hingga 20 November pada bulan ini akan berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas. Okey Datuk, mungkin terlebih dahulu Datuk boleh kongsikan seberingkas berkenaan pelaksanaan program Madani Rakyat yang bakal berlangsung tak lama lagi. Okey, sebenarnya terima kasih Nurul dan Chat. Hari ni pagi ni saya ingin berkongsi sekali lagi tentang program PMR, program Madani Rakyat. Ini yang kali terakhir untuk tahun ni lah. Kita dah buat di 6 zon. Kita ada di zon tengah, utara, timur, selatan dan Sabah dan Sarawak lah. Okey. Seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni, PMR ni dia ada matlamat dia. Dia ada objektif dia lah. Ada 4 objektif sebenarnya untuk program Madani Rakyat ni. Dia ditajui oleh unit pacu di bawah GPM. Yang pertama adalah kita nak membawa perkhidmatan kerajaan ni direct kepada rakyat lah. Terus kepada rakyat. So rakyat kena pergi pejabat kerajaan kan. Ni tak perlu dia datang kepada kita punya program, dia boleh dapatkan dia punya perkhidmatan. Yang kedua, kita nak menyebarluaskan, dia nak mempromosikan dasar-dasar kerajaan. Inisiatif baru kerajaan kepada rakyat. Okey. Dan yang ketiga, kita nak memberi kefahaman kepada rakyat tentang dasar dan hala tuju negara lah, matlamat. Sebab kadang-kadang rakyat tidak begitu faham apa yang kerajaan merancang untuk melaksanakan. So bila kita ada interaksi secara dekat dengan rakyat, mereka dapat lebih memahami lah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita nak membina keyakinan antara rakyat dengan kerajaan. Bagaimana kita bina keyakinan? Dengan kita mengadakan program Madani Rakyat ni, kita tunjukkan kepada rakyat sebenarnya prestasi, pencapaian usaha kerajaan untuk
ni memberi kesejahteraan kepada rakyat. Jadi baru boleh nampak sebenarnya selepas contoh apabila kerajaan memerintah kan, dia rakyat kadang tak nampak apa kerajaan cuba buat. Betul. So ini bila kita buat, kita persembahkan, kita tunjukkan kepada rakyat secara berkala, rakyat nampak dia punya kemajuan dari segi usaha kerajaan lah. Baik, mungkin Datuk boleh bagi sedikit gambaran setakat ini bagaimana pelaksanaan program Madani Rakyat ni. Okey, kalau untuk di seperti disebutkan tadi kan, kita bermula di zon tengah. Itu kita kerjasama kita dengan di setiap PMR dia akan ada satu Kementerian Peneraju dan juga dengan kerajaan negeri dah. Kalau untuk zon tengah tu, kita Kementerian Peneraju adalah Kementerian Pertanian dan Kejamanan Makanan. Dia ada kerjasama dengan SUK Selangor, SUK di Kerajaan Negeri Belah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur dan juga Perak. Dan yang untuk zon seterusnya di zon utara, kita kerjasama dengan Kementerian Peneraju adalah Kementerian Pengangkutan yang disusuli dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Okey. Dan zon timur dengan Kerajaan Negeri Pahang, itu Kementerian Peneraju adalah KK, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan seterusnya di Johor, kita buat di dataran UTM Skudai, itu antara Kementerian Ekonomi dan juga Kerajaan Negeri Johor. Dan yang terbaru dengan Kerajaan Negeri Sarawak di Miri. Ada yang kita akan PMR yang bakal berlangsung pada minggu ini adalah dengan Kerajaan Negeri Sabah lah. Ya. Dan saya yakin ramai yang ternanti khasnya PMR 2024 Sayangi Sabah. Itu antara tema yang dibawakan. Mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai daya tarikan yang akan dibawakan di Sabah pada kali ini. Okey, seperti mana yang kita selalunya kita akan tunjukkan di setiap kali PMR, ada beberapa segmen yang memang yang menjadi biasa, dan juga ada satu yang segmen yang istimewa untuk setiap PMR lah. Yang biasa adalah kita akan tunjukkan dari segi kesejahteraan rakyat. Ini sebenarnya ditajuk oleh ICU. Ini di mana rakyat boleh mendapatkan maklumat, mendapatkan keterangan macam mana nak dapatkan bantuan-bantuan lah. Contoh kita ada Budi Madani, kita ada sumbangan tunai rahmah, kita ada juga program untuk komuniti kan. Kita boleh mohon santuni madani kan, kalau kita ada projek di kampung gitu. Dan kita ada juga untuk skop perpaduan ditajuk oleh Kementerian Perpaduan kan. Dan kita ada untuk kali ini kita ada buat TVET dan juga Carnival Kerjaya pada mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan kan dalam bidang kemahiran. Ini ditajuk oleh Majlis Sekretariat TVET dan juga Kementerian dan juga Perkeso dalam bentuk Perkeso kan. Dan ada juga dari segi perkhidmatan daripada Kerajaan Negeri Sabah sendiri kan. Dan kita ada kos sara hidup, di mana setiap kali PMR kita akan adakan jualan madani kan, kita untuk memberi diskaun dan harga istimewa kepada rakyat lah. Okey. Dan kemudian untuk kali ini kita bawakan AI dan STEM. AI dan STEM kan, kecerdasan buatan dan juga untuk menggalakkan pelajar minat dalam bidang STEM kan. So saya rasa untuk kali ini kan ada juga pelajar-pelajar sekolah menunjukkan cara mereka menghasilkan rekaan robotik dan begitulah. Ini kerjasama dengan MOSTI, KPT dan juga Kementerian Pendidikan. Okey, baik. Ini kita dapat saksikan sedikit gambaran bagaimana ia berlangsung sebelum ini di kawasan zon di Sarawak dan menuju ke Sabah untuk kali ini. Selain daripada pameran dan gerai jualan, mungkin ialah kita tahu reruai ataupun bus Kementerian Komunikasi ada juga menjanjikan sesuatu yang menarik. Mungkin Datuk nak kongsikan? Baik. Kementerian Komunikasi memang kita tak pernah ketinggalan lah. Kita memang salah satu kementerian yang utama lah yang akan kita buka reruai kan. So kita ada agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Contoh sebagai di bawah RTM, kita bawakan segmen DJ Corner. Siapa yang nak berhajat
cita naik DJ, boleh mencuba bakat. Okay, kita bawakan dari segi RTM Klik. Ini kan untuk kalau lebih kurang kalau siapa nak melihat program-program RTM, bila-bila masa je boleh bukan RTM Klik. Dan kita ada juga kan sediakan untuk program Biar Betul. Yang ini sebenarnya berita-berita yang di internet ataupun yang kita dapat di talian tu nak semak dari segi kebenarannya. Kita semak dengan Biar Betul. Itu dari segi RTM. Kita bawakan juga Finas. Kan? Finas akan menayangkan beberapa filem, promosi filem kan, dan ada juga sesi bersama selebriti kan, daripada selebriti tempatan dan juga yang kita bawa daripada sini. Bernama ada juga sebenarnya. Bernama pun ada buat game, quiz kan, spin and win kan. MC bawa dengan counter aduan dan itu. Dan selalunya untuk komunikasi ni kita banyak goodies dan juga game lah. Dan kita punya cabutan hadiah-hadiah game kita pun agak menarik. Setiap kali kita buat PMR memang kita sediakan beberapa buah handphone lah. Saya rasa itu memang tarikan lah. Tunggu sebenarnya. Dan telefon tu saya rasa memang harganya pun menarik. Boleh. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk menuju ke reruai Kementerian Komunikasi. Pastinya di PMR 2024 Sayangi Sabah yang bakal berlangsung pada 18 hingga 20 hari bulan Oktober ini. Dan pengisian pada 19 Oktober ini Sabtu pastinya menjanjikan sesuatu yang menarik, acara kemuncak lah Datuk di mana pada program PMR ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turut menghadiri dan merasmikan program pada Sabtu ini pastinya. Dan kita berbalik kepada soalan dan mungkin Datuk boleh kongsikan, pastinya program ini menjanjikan kedatangan rakyat seluruh Sabah, pastinya ada luar daripada Sabah juga yang tak berkesempatan ataupun nak mencari kelainan datang juga di PMR yang bakal berlangsung pada Sabtu ini. Jadi pastinya kesesakan bakal berlangsung. Mungkin ada alternatif yang disarankan kepada para pengunjung yang bakal datang untuk datang ke reruai ke program ini bagaimana? Baik, untuk kemudahan pengunjung memang sudah pasti memang akan dapat sambutan yang hangat di kalangan ini. Kita sediakan kemudahan awam mesti pengangkutan secara percuma daripada Padang Merdeka ke kompleks Sukalikas. Okay, itu daripada 9 pagi sampai 10 malam. Okay, gunakanlah, memang kita galakkan guna kemudahan awam. Walaupun kita sediakan tempat parking, sebenarnya parking memang tidak pernah cukup. Dan kita kira untuk kemudahan-kemudahan lain seperti ada kemudahan tandas, surau, dan sampai yang bawa anak kecil tu ada kemudahan untuk tempat menyusu, menukar lampirnya kan. Dan ada saya rasa kira kali ini ada juga kemudahan untuk siapa yang bawa anak-anak yang autistik kan. Dia pun boleh ada kemudahan itu disediakan lah. Baik, kita menantikan beberapa hari saja lagi bakal berlangsung. Sekali lagi PMR Sayangi Sabah, program Madani Rakyat Sayangi Sabah akan berlangsung pada 18 hingga 20 Oktober nanti. Jadi pastinya rakyat Sabah dah menanti dan menunggu kan nak menyertai ataupun nak melihat sendiri Perdana Menteri kita turun nak berjumpa sendiri. Mungkin ada sedikit titipan terakhir daripada Datuk kepada pengunjung-pengunjung yang bakal berkunjung ke PMR Sayangi Sabah kali ini. Baik. Seperti mana selalu saya memang selalu ingatkan kepada semua yang datang pengunjung-pengunjung ni, bila datang tempat keramaian begini, so jaga keselamatan. Macam kalau bawa anak-anak kecil tu, jaga keselamatan anak kecil, takut jangan dihilang. Dan gunakan pengangkutan awam kan, rancang perjalanan. Okey, dan patuhi segala peraturan lah. Dan kita hormati pihak-pihak berkuasa yang memberi kita arahan sebenarnya untuk kesenangan kita juga sebenarnya. Dan saya menyerulah kepada semua, ajaklah kawan-kawan, saudara mara kan, akan talang untuk datang memeriahkan lagi untuk program kita lah. Okey, dan bagi pandangan Datuk, setelah program Madani Rakyat ini dilaksanakan, adakah ianya mencapai matlamat dan juga objektifnya? Memang mencapai sebenarnya. Sebab yang kita pasti, kita tengok sebenarnya daripada 6 zon yang kita telah buat, kehadirannya melebihi 200,000 orang. So memang itu yang kita harapkan. Dan mereka datang
menunjukkan minat untuk mendapatkan penjelasan dan secara terus daripada agensi, bukan daripada perantaraan ataupun daripada media yang kadang-kadang mungkin tidak tahu dunia kesahihan je lah. Itu yang pastinya. Baik, okey. Sedikit maklumat untuk anda yang mungkin bakal berkunjung ke program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah ni, untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan program ini, PMR 2024 Sayangi Sabah ni, anda boleh layari media sosial rasmi Malaysia Madani dan laman sesawang www.malaysiamadani.gov.my. Nampaknya itu saja kesempatan yang kita ada. Jadi kalau ada kelapangan 18 hingga 20 hari bulan ini, datang ramai-ramai berkunjung untuk menyertai program PMR 2024 Sayangi Sabah ini. Dan sekali lagi, program akan berlangsung pada 18 hingga 20 hari bulan Oktober, Jumaat hingga Ahad di Pekarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk rakyat khasnya yang berada di Sabah untuk merasai program dan juga kemeriahan. Kalau nak mengenali lebih rapat lagi Kementerian Komunikasi, jangan lupa untuk terus ke reruai Kementerian Komunikasi, pelbagai pengisian yang telah pun dikongsikan oleh Datuk Fauzi sebentar tadi, dan adalah satu kerugian apabila anda terlepas peluang ini. Baik, apa pun banyak-banyak terima kasih kita ucapkan sama-sama pada tamu kita pada hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita jumpa lagi Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, satu lagi pengisian yang cukup menarik untuk kita bagi perhatian dan fokus, di mana untuk makluman anda, Mac lepas Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK telah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk pada 14 Mac, dan untuk penganjuran mesyuarat Menteri-Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN EMCA untuk kali yang ke-11 yang akan diadakan tidak lama lagi. Di mana akan berlangsung, bila dan apakah pengisian ini, siapakah tetamu-tetamu yang akan hadir menyertai mesyuarat ini. Tentunya kita ada tetamu yang cukup istimewa pagi ini untuk memperkatakan tentang mesyuarat Menteri-Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN EMCA untuk kali yang ke-11. Dan saya perkenalkan tetamu di studio adalah Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof, merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya daripada MOTEK. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey Datuk, kita nak Sama-sama bercakap pastinya mengenai mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN, iaitu yang bertanggungjawab kepada kebudayaan dan kesenian, iaitu EMCA. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai mesyuarat ini yang difahamkan penganjurannya merupakan setiap 2 tahun sekali, dan ini merupakan penganjuran kali yang ke-11. So pertama sekali terima kasih sebab menjemput saya ke MOTEK pada pagi ini. Sebenarnya mesyuarat untuk AMCA ataupun mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi kebudayaan dan kesenian, ini merupakan macam tadi kali yang ke-11, akan diadakan di Melaka pada lebih kurang 6 hari, tapi kita fokus pada 22 sampai 24. Ini merupakan mesyuarat di peringkat menteri yang akan diadakan setiap 2 tahun sekali, dan kita tuan rumah kali yang ke-11 lah. Baik, mungkin Datuk boleh kongsikan tujuan utama mesyuarat AMCA ini diadakan di Malaysia, dan kali ini lokasinya di Melaka. Bagaimana? Tujuan utamanya lah untuk mengukuhkan kerjasama antara menteri-menteri ataupun negara-negara ASEAN dan juga ASEAN Plus 3. Kita ada ASEAN Plus 3 juga, iaitu China, Republik Rakyat China, Republik Korea dan juga Jepun. So tujuan utamanya untuk mengukuhkan kerjasama especially dalam bidang kebudayaan dan kesenian di kalangan negara-negara ASEAN dan juga yang Plus 3 tadi, China, Jepun dan Korea. Ya. Itu pastinya. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai tema yang bakal diangkat dalam EMCA ke-11 ini, dan apa tema tersebut dan mengapa tema tersebut dipilih. Okey, tema yang kita untuk Malaysia ialah berkaitan bridging culture, building future, unity in diversity. Ini merupakan kita mengambil berat berkenaan dengan hubungan ataupun kerjasama
di antara negeri ASEAN, khususnya negeri ASEAN berkaitan kebudayaan dan kesenian. Di samping itu juga kita melebarkan lagi kita punya peranan kita ASEAN, especially melibatkan Jepun, China dan juga Korea. Ini penting memandangkan kita tidak berdiri sendiri. So sebagai satu komuniti ASEAN, kita akan membuat hubungan kita dengan negara-negara luar yang tadi itu, especially tadi itu, untuk mengukuhkan lagi lah komuniti kesenian, kebudayaan dan kesenian ASEAN. Baik, difahamkan seperti yang Datuk katakan tadi, 6 hari berlangsung, 21 sampai 24 Oktober nanti. Jadi mungkin sedikitlah Datuk boleh kongsikan tentang program yang akan dilaksanakan sepanjang AMCA ini dekat Melaka. Program utamanya lah mesyuarat Menteri-Menteri AMCA yang melibatkan Menteri-Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN. Baik. Yang kemudian melibatkan AMCA plus 3. China, Jepun dan juga Korea. Kemudian kita ada ASEAN Festival of Art. Yang ini merupakan persembahan yang melibatkan setiap negara ASEAN. Kita menjemput untuk yang showcase persembahan kesenian dan kebudayaan keunggulan negara masing-masing. Kita akan ada pada malam 24. Kemudian kita juga ada promosi Melaka sebagai bandar kebudayaan. Kita tahu ini sempena juga tahun melawat Melaka 2024. So kita ambil kesempatan ni, kita nak showcase Melaka sebagai kebudayaan. Kita juga ada seminar, dialog antarabangsa berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian dalam masa especially 2 hari itulah, 22 sampai 24. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan apa yang bakal diangkat dalam seminar tersebut. Okey, kita sebenarnya kalau nak ikutkan 3 perkara kita nak angkat. Kita punya belia, kemudian ekonomi kreatif dan juga pendigitalan. Belia ni macam kita anggap sebagai pewaris kepada kita punya kesenian dan kebudayaan. Kita tak nak mati kat situ je. Kita mungkin tak ada 2-3 tahun lagi, belia lah yang akan mewarisi. So kita angkat belia, ikon belia, bukan saja di Malaysia tapi juga di negara ASEAN. Kemudian untuk yang ekonomi kreatif ni, orang tengok kebudayaan ni sometimes dia tidak terlampau menjana pendapatan. So kita cuba nak angkat dalam mesyuarat kita pada kali ini di Malaysia, kita nak buat something yang kata apa-apa berkenaan kebudayaan itu akan menjana pendapatan. Kita nak membina satu komuniti kreatif yang mana komuniti ini akan boleh menjana pendapatan. Kemudian dari segi penjetilan pula, kita cuba nak mapping access semua sekali aktiviti kebudayaan dan kesenian di peringkat ASEAN supaya mudah diakses oleh semua negara-negara. Apa yang ada di negara masing-masing itu dapat dilihat lebih mudahlah melalui penjetilan. Baik, bagaimana pula Datuk melihat mesyuarat ini diadakan yang sekaligus dapat membantu dan mempromosikan kebudayaan Malaysia sendiri kepada negara-negara luar? Macam saya kata tadi, kita untuk pada kali ini, kita sebagai tuan rumah, kita ada advantage. Kita akan showcase Melaka. Melaka tu kita tahu kaya dengan budaya, kaya dengan warisan, dengan mengenal warisan. Sebab itu kita adakan di Melaka. Itu salah satu daripada apa yang kita cuba terapkan dalam mesyuarat pada program pada kali ini. Juga akan ada penyataan negara daripada YB Menteri Motek. Dalam pernyataan tu nanti kita akan terangkan, kita akan war-warkan apa yang kita nak, apa yang kita nak cuba nak showcasekan kepada pihak luar. Sebab kita tuan rumah, kita ada advantage untuk itulah. Itu pastinya. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan lagi antara yang menarik tentang lokasi penganjuran mesyuarat ini di Melaka pastinya. Saya rasa ramai yang ternanti-nanti akan AMCA pada penganjuran kali ini. Salah satu je macam saya kata tadi, di Melaka ni kita ada ASEAN Fest of Art ataupun AFA. Yang ini merupakan satu program di mana setiap 10 negara ASEAN dijemput, setiap daripada wakil tu mengadakan persembahan kesenian dan kebudayaan negara masing-masing. Keunggulan, keberkesanan, setiap negara tu dia akan showcase untuk 10 negara. Kita juga jemput rakan-rakan dialog kita itu Jepun, Korea dan China melakukan perkara yang sama. Ini satu yang bagi saya satu yang agak
luar biasa lah. Kita bolehlah tonton macam mana persembahan semua negara ASEAN kita satukan daripada satu program pada malam 24 April. Okey, baik Datuk. Kali ini bagaimana pula Datuk melihat bidang keutamaan yang telah dikenal pasti untuk AMCA kali ini di Malaysia dalam tempoh 6 hari ini diadakan? Tadi yang saya ulang balik, kita more kepada belia, kepada ekonomi kreatif dan juga penjentalan. Tiga benda itu kita rangkumkan sebagai salah satu daripada core kita untuk mesyuarat pada kali ini, ke-11 kali ini, yang kita akan war-warkan bukan sahaja daripada ASEAN tetapi di peringkat rakan-rakan dialog kita. Itu yang penting lah. Sebab kita tahu macam saya kata tadi, belia, ekonomi kreatif dan juga penjentalan tu satu bentuk yang mungkin diberi kurang penekanan. Tapi pada kali ini kita cuba tekan, sebab selaku tuan rumah, kita akan cuba menekankan satu benda yang barulah, ataupun kita beri nyawa baru pada benda-benda, pada tiga perkara ni lah. Dan pastinya Datuk, kita nak tahu juga AMCA bagi kali ini penganjurannya bagaimana mesyuarat ini dilihat akan membantu dan juga mempromosikan sekaligus kebudayaan Malaysia kepada negara-negara lain pada penganjurannya kali ini. Kita sepanjang 6 hari itu, yang paling utama sekali yang AFA tadi lah, ASEAN Festival of Art tadi tu, kita himpunkan semua segala setiap negara akan showcase dia punya persembahan. Di samping itu juga di Melaka ada banyak persembahan-persembahan kan. Kita juga ada program spouse program yang kita rancang dan kita untuk disertai oleh negara-negara yang terlibat pada 10 negara dan plus 3 tu, untuk melihat apa yang ada di Melaka, apa yang ada warisan di Melaka, apa istimewanya Melaka, itu khasnya dan umumnya Malaysia lah. So ini salah satu daripada tujuan kita kenapa kita adakan di Melaka. Okey, mungkin sedikit pandangan daripada Datuk juga, bagaimana Datuk melihat peranan ekonomi kreatif ni dalam konteks AMCA untuk kali ini? Ekonomi kreatif ni bagi saya sesuatu yang terutamanya untuk kebudayaan dan kesenian. Saya ambil contoh di negara jiran kita, Thailand atau Indonesia, mereka boleh berdiri sendiri, NGO mereka boleh berdiri sendiri untuk menjana pendapatan, tidak mengharapkan kerajaan. So di sini juga itulah kita tekankan sebagai ekonomi kreatif ni, untuk berdiri sendiri. Bagaimana kita nak rancang seperti NGO kerajaan negeri untuk berdiri sendiri tanpa banyak bantuan daripada kerajaan. Kita ambil contoh-contoh, mungkin kita pelajarilah contoh-contoh daripada negara jiran kita. Di situlah timbulnya idea bagaimana ekonomi kreatif ni kita war-warkan untuk sama-sama berpraktik berkongsi apa yang best practice di negara masing-masing itu kita boleh kongsi bersama dalam platform yang kita tetapkan dalam 2 tahun ni lah, kepengurusian kita selama 2020 sampai 2026. Baik. Okey, dan pastinya pengisian program adalah membincangkan mengenai sektor ekonomi kreatif. Dan tadi Datuk ada tekankan kali ini kelainan yang dibawakan adalah menekankan terhadap golongan belia. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai keistimewaan kenapa belia kali ini dipilih untuk menjadi sebagai satu elemen pengisian dalam AMCA kali ini. Okey, belia ni merupakan pewaris kepada kesenian dan kebudayaan pada negara kita. So kita sekarang ni belia kita nak cuba tonjolkan, mengambil bahagian dalam setiap aktiviti kita, khususnya kebudayaan dan kesenian. Sebab mungkin sambutan sekarang mungkin agak kurang sebab banyak golongan-golongan yang lebih berumur, yang lebih berminat kepada kebudayaan dan kesenian ni. So kita cuba tonjolkan belia, khususnya di universiti-universiti ataupun di peringkat-peringkat daerah atau peringkat NGO ni. So kita nak memperkasakan belia. Memperkasakan belia dari segi pengalaman, dari segi hala tuju, dari segi dasar dan juga mungkin juga dari segi bantuan kewangan untuk membolehkan belia-belia ini boleh orang kata mencebur diri dalam bidang kesenian dan kebudayaan sebagai satu punca pendapatan, bukan sekadar untuk showcase suka-suka saja. So kita cuba nak ubah stigma itulah kepada showcase, bukan untuk dekat daerah, tapi in the meantime kita membolehkan mereka menjana pendapatan dan juga memperkasakan komuniti
komuniti di peringkat daerah ataupun negeri lah. Dan dalam kes ni kita besarkan mungkin di peringkat ASEAN. Itulah contoh penting kenapa kita salah satunya kita fokus pada belia. Baik, saya suka nak menyentuh tentang kita ni kan zaman dah serba canggih, platform digital semakin laju. Mungkin kita gunakan platform ini untuk mempengaruhi perkembangan serta kerjasama dalam bidang seni dan juga budaya. Pandangan Datuk dalam konteks ini. So untuk platform ni bagi kementerian, salah satu yang kita galurkan ataupun kita rancang ialah pendigitalan yang tadi itu kan. Sebab sekarang ni kalau kita datang ke Malaysia, kita nak pelancong datang ke Malaysia, kita nak tengok apa ada di Pahang, apa ada di Selangor, apa ada di Sarawak. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari kan. Sebab kalau ada mapping dekat hujung jari itu lebih mudah kan. So kita ambil spirit untuk sekarang ni semua dengan gadget-gadget masing-masing. So itulah pentingnya pendigitalan yang kita akan angkat salah satu perkara penting untuk bukan saja untuk golongan muda tapi untuk golongan sebaya dengan kita apa semua ni lah. Itu yang pastinya. Dan demikian yang dapat kita kongsikan mengenai mesyuarat Menteri-Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN AMKA ke-11 yang berlangsung dalam Melaka ya. Di Melaka ya. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK atas perkongsian yang saya kira kan memberikan informatif juga. Dan ribuan terima kasih sekali lagi Datuk di atas kesempatan dan masa yang diluangkan bersama kami. Sama-sama. Saya nak balik Melaka lah macam ni. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Daripada program Madani kepada AMKA, dan kali ini kita masih lagi membicarakan mengenai satu lagi program di mana ianya mengenai Forest Trail Conservation dan sempena ulang tahun ke-123 Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang disambut pada 16 Oktober pada setiap tahun, di mana JPSM akan menganjurkan Forest Trail Conservation pada 19 Oktober 2024 iaitu jatuh pada hari Sabtu dan secara serentak di seluruh Malaysia. Dan untuk membicarakan mengenai Forest Trail Conservation 2024, pastinya kita membawakan tetamu di studio adalah Encik Muhammad Yusaini Mat Yusof, merupakan pengarah bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Apa khabar Encik Yusaini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas sedia meluangkan masa. Seperti biasalah sebagai permulaan mungkin sedikit perkongsian tentang program Forest Trail Conservation 2024 untuk kali ini. Okey, terima kasih Bernama TV. Pertama, Forest Trail Conservation ni satu program untuk kita maintain trail kita. Untuk makluman, kita ada lebih kurang 240 kawasan pendakian bukit dan gunung di seluruh semenanjung Malaysia, yang mana biasanya kita mengharapkan agensi kerajaan atau Jabatan Perhutanan ni untuk dia maintain trail sendiri. Tapi kita melihat benda ni perlu ada satu sinergi di antara public, orang awam dan juga kerajaan. So kita lancarkan satu inisiatif yang dinamakan Forest Trail Conservation ini, di mana kita ada komuniti dan Jabatan Perhutanan bersama berganding bahu untuk bergotong royong memperbaiki denai-denai pendakian yang ada dalam kawasan hutan sifar kekal kita lah. So kita alhamdulillah untuk kali ini kita memang sebenarnya ialah tahun yang ketiga sebenarnya kita buat ni. Tahun 2022 kita pernah buat program ni, program yang sama, tetapi untuk pendakian gunung terbanyak pada ketika itu. Rekod sebelum ni ada 60 puncak bukit dan gunung berjaya ditawan. So dengan kerjasama komuniti ni kita berjaya mencapai lebih kurang 152 puncak gunung serentak 2022 dengan pelibatan lebih kurang 6,000 orang peserta. So alhamdulillah tahun lepas kita buat sekali lagi, jumlah penyertaan teramai pula. Daripada 6,000 kita dapat 12,000 orang. So inilah merupakan tahun yang ketiga kita buat rekod bersama-sama dengan komuniti. So alhamdulillah dengan sampai semalam kita punya pendaftaran yang kita telah terima lebih kurang 18,000 penyertaan. Itu dia. So ini sebenarnya satu inisiatif yang bagi saya sangat baik, yang mana rakyat yang
secara volunteer untuk memperbaiki denai-denai pendakian yang ada dalam kawasan hutan simpan Kekal kita lah. Itu dia kita dapat saksikan di skrin ketika ini antara keindahan alam semula jadi yang ada di negara kita yang wajar kita pelihara. Forest Trail Conservation 2024 pastinya menjanjikan satu pengisian matlamat dan juga harapan. Dan daripada Encik Yusairi sendiri mungkin boleh kongsikan objektif dan juga matlamat JPSM dalam penganjuran kali ini. Kita meletakkan matlamat asas dia satu untuk menyelenggara denai-denai yang ada dalam kawasan hutan simpan kekal kita. Kedua, kita nak menggalakkan komuniti berganding bahu dengan Jabatan Perhutanan untuk memperbaiki denai-denai yang ada. Dan ketiga, untuk kita sama-sama cipta Malaysia Book of Record. So, 3 objektif yang kita sasarkan ni sebenarnya sangat bersesuaian dengan matlamat program yang kita buat. Cuma kita menangkan dalam bila demand yang tinggi ni, kita terlibat dengan carrying capacity juga kan. So kita pecahkan kepada 3 konsep, 3 segmen utama. Pertama, mereka boleh memilih mana-mana kawasan hutan simpan kekal kita. Kalau dia tidak ada slot untuk masuk situ, dia boleh juga buat di mana-mana trail dalam kawasan tanah kerajaan atau tanah milik dengan syarat mendapat kebenaran daripada tuan tanah lah. So yang ketiga, dia boleh buat dalam benda-benda premis kerajaan atau sekolah lah. So yang saya nak highlight sini, saya terima kasih kepada Jabatan Perhutanan Jabatan Pendidikan Pulau Pinang. Dia hantar PRS sekolah dia. Pendaftaran pada Jabatan Pendidikan saja ada lebih kurang 11,000 penyertaan. Dan semua seluruh negeri Pulau Pinang menghantar penyertaan untuk kali ini lah. Baik, ini yang kita suka dengar sebenarnya, golongan sasar dan apa aktiviti yang bakal peserta-peserta akan lakukan dalam program untuk kali ini. Untuk Forest Trail Conservation ini memang banyak aktiviti yang kita boleh buat. Selain dia menyelenggara ni, dia punya konsep dia luas. Dia boleh memperbaiki denai, yang mana denai-denai ni boleh buat pasang tali keselamatan, dia boleh memasang tangga, dia boleh pasang trail marker, dia boleh pasang signage bersesuaian dengan matlamat program lah, terutama tentang mesej-mesej keselamatan. So perkara ni juga kita akan ada kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meletakkan tanda-tanda keselamatan yang sesuai di lokasi-lokasi tertentu dan bahaya lah. Selain itu juga, kalau macam di peringkat sekolah, di universiti, mereka juga boleh bangunkan denai-denai ilmu di peringkat sekolah, di peringkat komuniti, di peringkat premis-premis kerajaan juga mereka boleh buat, asalkan mesej yang sama untuk tujuan konservasi dan keselamatan untuk trail dia lah. Saya suka tengok program pengisian program chat sebab mendekatkan kita dengan alam. Dan sebenarnya saya juga antara mereka yang suka menghabiskan masa hujung minggu dengan mendekatkan daripada alam, mendaki ataupun aktiviti trail, aktiviti menenangkan, insya-Allah. Dan kita nak tahu juga Encik Yusaini, bagaimana orang awam ni khasnya seperti saya untuk membolehkan mereka menyertai program ini? Orang awam boleh menghubungi bahagian Forest Eco-Park dan Hutan Taman Negeri, dan kita ada pautan dalam Facebook Jabatan untuk dia sertai dan daftar sebelum 16 hari bulan. So kita kena letak satu cut off pada 16 hari bulan untuk membolehkan Jabatan Perhutanan menyelaraskan dia punya format dan taklimat kepada semua peserta pada tanggal 17 sebelum kita sama-sama buat program ini secara serentak seluruh negara pada 19 Oktober ialah Sabtu nanti. Apa istimewanya kalau saya menyertai untuk program dia sangat istimewa bila kita menyumbang sesuatu kepada alam. Maksudnya kita ada effort kita untuk menyumbang sedikit perbelanjaan untuk kita pasang tali keselamatan. Kalau tak pasang tali, mungkin kita boleh tanam pokok secara bersama. Ini salah satu inisiatif. Cuma dia ada kita kena tengok kesesuaian lokasi yang dipilih oleh tetamu-tetamu kita lah. Ada orang yang minat cabaran, dia boleh pilih kawasan pendakian bukit dan gunung. Kalau tidak, kita juga ada banyak hutan-hutan komuniti yang boleh sama-sama kita raikan, terutama di kawasan-kawasan lembah Kelang ni banyak sekali yang boleh kita cubalah buat bersama. Bawa keluarga, sesi keluarga kan, tengoklah lokasi yang bersesuaian, itu yang pastinya. Dan juga Cik Yusaini, kita nak tahu juga apakah pesanan keselamatan kepada para peserta yang akan menyertai program ini khasnya? Pertama, kita nak galakkan pesanan kita dekat jabatan ni, faktor cuaca lah punya satu peranan. So, amaran Met Malaysia ni telah dibuat hebahan yang sangat meluas tentang faktor cuaca yang perlu kita lihat.
dan kita tidak perlu sangat teruja untuk mendaki ke puncak. So pesanan kita, dan kita cukup sekadar kita meraihkan program ini dengan kita mengadakan pembaikan di kawasan-kawasan denai di peringkat trail sikit sampai ke puncak. Kalau kita mampu pergi lebih jauh, dan kita boleh pergi jauh. Yang penting kita nak utamakan keselamatan. Kita tak nak kita buat program ini secara ramai-ramai, secara serentak, tetapi menimbulkan bahaya pula pada peserta lah. Ini yang perkara yang saya fikir perlu diberi keutamaan lah. Okey, baik Encik Yusaini, mungkin kita boleh dapatkan sedikitlah status ataupun update daripada JPSM sendiri. Kita tahu kerajaan sedang melaksanakan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok di seluruh negara. Mungkin tuan boleh kongsikan status terkini pencapaian penanaman pokok ini yang telah pun direkodkan. Boleh tak mencapai matlamat ataupun dapat merealisasikan untuk tahun 2025 nanti, bagaimana? Okey, kita dah mulakan kempen ini sejak tahun 2021 sampai 2024. Kita nampak sokongan yang sangat kuat daripada rakyat seluruh negara. Yang mana bukan sahaja daripada Jabatan Perhutanan, tapi semua agensi kerajaan dan juga individu, terutama rakyat yang menyumbang kepada peningkatan rekod inilah. So sehingga hujung Oktober 2024 kita hampir capai sasaran dia. Dan saya difahamkan ada satu perancangan ini telah dibuat di pihak kementerian untuk menanam pokok yang ke 100 juta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tarikh yang akan diumumkan pihak kementerian nanti. So saya jangka kita akan capai rekod ini lebih awal untuk tahun 2024, walaupun benda ni sepatutnya kempen ini sehingga tahun 2025. Saya ingat ini satu inisiatif yang sangat baik yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Perhutanan dan juga pihak kementerian, dan sokongan ini sangat penting jugalah untuk kita teruskan pada masa-masa akan datang. Dan mungkin tuan boleh terangkan tentang peranan yang diambil oleh pihak Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia pastinya dalam membangunkan kawasan hutan untuk rekreasi yang kita nikmati ketika ini. Kadang-kadang ada antara kita yang menikmati hujung minggu dengan melakukan aktiviti camping, riadah bersama dengan sesi keluarga dan juga golongan muda juga khasnya. Kita memang banyak kawasan-kawasan riadah. Kita ada lebih kurang 116 taman ekorimba dan kita ada 17 hutan taman negeri seluruh semenanjung Malaysia. So hutan ni pula dia terbagi pada dua kategori. Ada kawasannya kawasan hutan tertutup yang mana perlu ambil permit masuk hutan simpan, dan ada yang kawasan terbuka cukup sekadar tiket masuklah. Dan kita nak individu atau kumpulan dan keluarga yang ingin beriadah ni kena pastikan kategori kawasan mana yang dia nak pergi, dan pastikan kawasan dia bersesuaian dengan kemampuan kita, dan dia pastikan dia dapat juga ambil permit dan beli insurans yang bersesuaian untuk tujuan pengurusan risiko tinggi lah. Yang kita nak riadah ni selain pada kawasan hutan, sebenarnya banyak kawasan-kawasan riadah lain di kawasan Lembah Kelang ni yang kita boleh riadah secara terbuka. Ada juga banyak juga kawasan-kawasan riadah secara percuma yang boleh kita nikmati, seperti Taman-Taman Persatuan, di Taman Tugu contohnya, boleh kita masuk secara percuma dan kita enjoy program-program riadah di hujung minggu kan. Baik, yang terakhir sekali, kita tahu sekarang ni cuaca tak menentu kan, kejap hujan, kejap panas, dan berlaku di Kedah juga banjir besar. Mungkin kepada mereka ataupun masyarakat sendiri yang suka melakukan aktiviti riadah khususnya di kawasan hutan simpan kekal, mungkin ada nasihat kepada mereka yang suka melakukan aktiviti sebegini? Kita di dekat jabatan memang sentiasa menilai risiko. Sebelum satu-satu permit masuk tu diluluskan kepada mana-mana kumpulan atau individu yang memohon untuk masuk kawasan hutan simpan kekal kita. Jadi biasanya di peringkat Jabatan Perhutanan Negeri dia sentiasa alert tentang faktor cuaca dan nasihat daripada kerajaan negeri sendiri, dan permit-permit ini akan dikeluarkan pada kawasan-kawasan yang selamat dan tidak terdedah kepada risiko bencana kepala air contohnya, atau kawasan-kawasan yang mempunyai sungai yang kita fikir ia sangat berisiko pada mereka. So pada ketika ini memang permit ni masih lagi dibenarkan sehingga ujung Oktober lah. Biasanya hutan ni kita rehatkan untuk November dan Disember kena satu faktor cuaca, dan kita nak juga hutan ni secara conservationnya kita dapat rehatkan hutan ni supaya dia boleh pulih secara semula jadi. So itu antara perkara yang kita boleh sampaikan lah. Baik. Okey, itu tadi daripada Encik Muhammad Yusaini
Yusof merupakan pengarah bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atas pengisian mengenai Forest Trail Conservation 2024. Dan terima kasih kita ucapkan. Kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Okey, terima kasih. Belanjawan 2025 hanya menghitung hari sahaja lagi dan bakal berlangsung pada Jumaat iaitu 18 Oktober 2024. Dan mungkin kita boleh kongsikan mengenai harapan. Banyak sekali harapan ketika ini dan dinanti-nantikan apa yang akan dibawakan dan dibentangkan dalam bajet 2025. Tapi kali ini pastinya kita nak mengetahui mengenai suara daripada anak muda, harapan anak muda untuk bajet 2025. Dan tanpa membuang masa, mungkin boleh diperkenalkan tetamu di studio. Hari ini kita berkesempatan bersama dengan mahasiswa Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, Muhammad Azri Nur Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita nak terus tanya harapan terus. Apa yang diharapkan daripada Belanjawan 2025 kan? Mungkin sebagai seorang mahasiswa undang-undang dan belia yang prihatin terhadap isu semasa, apa yang mungkin Azri rasa belia Malaysia ni harapkan daripada pembentangan untuk bajet kali ini yang akan diumumkan Perdana Menteri nanti? Okay, baik, terima kasih di atas soalan. Okey, perkara pertama yang kita faham tentang belanjawan adalah belanjawan ni merupakan satu kepentingan ataupun nadi negara lah. Tanpa belanjawan, tanpa sasaran peruntukan untuk setiap kementerian dan sebagainya, maka tak ada apa yang bergerak. Program-program tak bergerak, pembangunan tak bergerak. Jadi untuk harapan belia, saya juga merupakan seorang ahli majlis perundingan belia negara dari peringkat kebangsaan dan negeri. Jadi dah banyak orang kata apa platform dan juga mesyuarat berkaitan dengan belanjawan, suara belia yang dah dibawa. Dan harapan kami yang paling pentinglah, harapan kami adalah belanjawan kali ini adillah kepada semua. Seperti sekarang ni kita punya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita punya Perdana Menteri Malaysia sendiri dah menyasarkan dan meletakkan objektif belanjawan ni untuk mengikut objektif Madani. Madani ni adalah ialah kita faham Mad dan Ani. Which is Mad tu adalah hardware, which is pembangunan negara lah. Kita ada kemampanan, kesejahteraan dan juga daya cipta. Itu untuk pembangunan negara. Dan Ani adalah software. Ani ni adalah kalau A ni keyakinan, hormat dan juga ihsan. Jadi untuk belanjawan kali ni macam tahun lepas kita nampak banyak fokuskan peruntukan besarnya kepada pendidikan. Jadi sebagai seorang belia yang seorang mahasiswa lah. Jadi bagi saya penting kepada pendidikan. Tetapi walaupun pada tahun lepas belanjawan 2024 menyasarkan 50 lebih bilion untuk pendidikan. Jadi harapan kami lebih kepada untuk pelaksanaannya. Jadi apabila kita meletakkan peruntukan sebegitu, kerajaan meletakkan peruntukan sebegitu, jadi kita kena pastikan bahawa kerajaan membiarkan ataupun meletakkan peruntukan itu pada tempatnya. Maknanya dia punya pelaksanaan tu tak adalah macam 50% sahaja yang digunakan untuk peruntukan. Selebihnya adalah lebih kepada subkontrak dan sebagainya. Jadi kalau bolehlah pihak kerajaan untuk memastikan 58 bilion 50 bilion tu untuk pembangunan. Maknanya pelaksanaan tu secara terus. Yes, secara terus. Itu yang pastinya. Macam Azri kata kalau adil, Mat pun dapat, Ani pun dapat. Yes, Mat dan Ani dua-dua kita dapat. Okey. Dan juga dalam masa sama, Azri, kita nak kongsi mengenai jurang sosioekonomi yang kita lihat seakan tidak ada kesudahan ya. Sememangnya ada generasi yang akan adanya keciciran. Dan apakah langkah dan harapan yang diharapkan dalam pengumuman dalam belanjawan 2025 ini daripada sudut belia di luar bandar yang mungkin mengalami keciciran? Bagaimana? Baik, terima kasih. Okey, saya sendiri pun berasal daripada luar bandar, which is Masjid Tanah Melaka lah. Di luar bandar juga. Orang Melaka. Okey, teruskan. Okey, jadi bagi saya peruntukan dan belanjawan yang diletakkan tersebut, kalau nak berikan subkontrak dan sebagainya, kena pastikan segala peruntukan tersebut mengikutlah sasaran kawasan juga. Kita tak naklah contoh
kawasan bandar sahaja yang membangun lebih. Kawasan luar bandar mungkin tertinggal atau tercicir. Sebenarnya untuk mendekatkan jurang ekonomi, sosioekonomi ni untuk yang kaya dan juga yang miskin, dah lama dah dia punya orang kata insentif ataupun inisiatif untuk mendekatkan jurang. Tapi apakah daya, dasar negara kita akan berubah apabila kerajaan berubah. Jadi kemungkinan maybe dasar negara tak dapat dilaksanakan 100% kerana banyak perubahan berlaku. Jadi harapannya dan tindakan yang sepatutnya ada adalah kalau bolehlah inisiatif untuk mendekatkan jurang tu kita teruskan daripada kerajaan ke kerajaan yang seterusnya. Sebab macam sekarang ni kalau apa-apa pun tak stabil, politik tak stabil, jadi dasar akan berubah. Pelabur pun tak nak masuk. Dan sampai bila kita nak buat idea baru? Sampai bila kita nak buat inisiatif baru? Tak ada pelaksanaan. Tak ada pelaksanaan, betul. Sebab untuk melaksanakan nak mendekatkan jurang dan sebagainya memerlukan satu proses sangat panjang. Memerlukan satu orang kata apa? Inisiatif yang sangat panjang. Jadi harapan dan tindakan yang sepatutnya adalah kita tak nak cakap complicated lah. Kita tak nak too detail. Tapi apa yang basic yang saya rasa semua faham lah. Which is pelaksanaannya mesti telus dan kalau boleh dasar ni tu tidak berubah-ubah. Dan ada inisiatif yang perlulah dia stick on supaya kita dapat laksanakan apa yang nak dilaksanakan, bukan hanya separuh jalan. Baik, menyentuh tentang itu juga kita nak sentuh pasal ialah pastinya isu pengangguran sekarang dan tidak tidak padanan kemahiran ataupun skill mismatch ni masih lagi menjadi satu cabaran utama bagi golongan belia dekat Malaysia. Dari pandangan Azri sendiri, apa langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan sendiri dalam bajet ataupun belanjawan 2025 untuk kali ini untuk membantu pelajar-pelajar ini agar terus boleh ke pasaran luar ataupun ke boleh pasaran, bagaimana? Okey, baik, ini soalan menarik berkaitan dengan skill mismatch. Dan kita nampak sekarang ni ramai yang meletakkan student universiti dan sebagainya bila habis belajar tak dapat kerja. Baik. Kerana kemahiran yang berlainan. Tapi sebenarnya apa yang boleh dilakukan adalah peruntukan kepada industri dan juga pendidikan tu perlu tinggikan. Lebih-lebih kepada KPT lah. Sebab kita nampak peruntukan tahun lepas pun dia berat pada KPM. Jadi yang untuk KPT dan sebagainya dia ada rendah sedikit. Jadi bagi saya kita bolehlah, kalau bolehlah kerajaan kita meletakkan satu peruntukan yang agak besar juga kepada pihak KPT juga. Sebab untuk kita atasi skill mismatch ni, kita perlu pastikan student itself bukan sahaja tahu dan mahir dalam orang kata teori saja. Tapi kerajaan pun meletakkan program. KPT perlu menambah program hands on. Itu yang dilaksanakan oleh negara-negara besar seperti Jerman dan sebagainya yang Malaysia cuba ikut. Which is kita nak lebih kepada hands on, practicality. Okey. Itu yang pastinya, practicality. Dan seperti mana kita sedia maklum juga Azri, negara kita Malaysia satu negara yang unik di mana kepelbagaian kaum dan juga etnik yang sewajarnya kita pelihara daripada generasi ke generasi supaya ianya tidak membenarkan mana-mana elemen luar masuk untuk memusnahkan perpaduan yang kita ada ketika ini. Dan perpaduan kita ini juga kita boleh menjadikan satu kekuatan kita untuk kita tonjolkan ke negara luar. Ini adalah Malaysia, identiti Malaysia pastinya. Dan bagi Azri sendiri juga, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh dalam bajet 2025 ini bagi pandangan sudut anak muda pastinya dalam mempromosikan integrasi etnik yang lebih baik terutamanya di kalangan generasi muda? Okey, baik, terima kasih. Macam kita lihat lately ni ataupun dalam setahun dua ni, banyak program-program yang kerajaan dah laksanakan yang bersifat mesra perpaduan. Betul. Ataupun program-program yang meletakkan perpaduan sebagai objektifnya. Jadi untuk harapan saya lah untuk belia berkaitan dengan peruntukan akan datang ini, saya mengharapkan kerajaan memberikan peruntukan yang adil ataupun yang secukupnya kepada pihak kementerian yang bertanggungjawab untuk membuat program-program perpaduan. Okay, macam baru-baru ni Hari Merdeka, kita ada squad unity ataupun pembarisan kontijen perpaduan negara. Itu antaranya, walaupun peruntukannya besar, tapi kita buat juga untuk kebersamaan. Dan bukan itu saja, banyak lagi program-program di peringkat lokal dan juga bandar yang boleh dibuat. Maybe kita boleh masukkan dalam pelancongan sekali untuk perpaduan, sebab bila kita fokus pada perpaduan etnik dan kaum dan sebagainya, kita pun automatically akan fokus dan juga akan capai
objektif perpaduan negara, lokal juga. Jadi itu yang terbaiklah bagi saya. Saya suka menyentuh tentang pendidikan mewakili Universiti Melaya sendiri. Pendidikan ni kita tahu adalah asas kepada pembangunan negara. Dan sebagai seorang mahasiswa, mungkin pandangan Azri ni mengenai inisiatif-inisiatif yang perlu diberi perhatian untuk Belanjawan 2025 untuk kali ini, khususnya dalam memastikan pendidikan yang berkualiti dan juga kemudahan pendidikan yang lebih baik untuk semua, untuk jangka masa akan datang juga. Okay, baik, terima kasih. Okey, untuk pendidikan, disebabkan saya mahasiswa dan saya pun belajar dan juga pentingkan ilmu. Kalau kita dapat lihat sejarah dahulu, sejarah Islam seperti Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Uthmaniyah. Okey, kedua-dua kerajaan ini bertahan beratus-ratus tahun dan teknologi yang sangat tinggi. Orang luar datang berdagang untuk exchange teknologi dan sebagainya. Dan yang paling penting, kenapa negara tersebut ataupun kota tersebut boleh bertahan adalah disebabkan ilmu. Itulah kedua tempat ini adalah tempat di mana ilmu tersebar. Cendekiawan daripada negara-negara luar datang untuk belajar. Jadi sebenarnya untuk pendidikan, kerajaan pun meletakkan peruntukan yang besar. Sewajarnya lah pada pihak pendidikan, not just KPM tapi KPT juga. Sebab kita adalah KPM dia banyak sekolah dan juga sekolah rendah lah kan. Kalau KPT dia more to IPT. Jadi bila kerajaan meletakkan sejumlah wang yang secukupnya, at least bukan saja mereka dapat belajar, tapi belajar tu mengikut peredaran zaman. I mean, kalau belajar digital, okey, kita kena sediakan satu keadaan kondusif dengan komputer yang serba canggih, yang bukan komputer sahaja, kawasan serba canggih, lab dan juga mungkin capaian yang lebih berkualiti untuk enhancekan lagi kualiti belajar. Dan itu perlukan peruntukan. Betul. Itu yang pasti, itu daripada suara anak muda sendiri yang menitik beratkan mengenai kepentingannya pendidikan untuk generasi masa depan. Kerana anak-anak muda ini dan juga anak-anak kecil merupakan generasi masa depan yang seharusnya kita pelihara mereka ataupun kita perlu tuaikan melalui tuaian yang baik-baik untuk mendapatkan hasil yang baik, itu yang pastinya. Dan mungkin daripada Azri, akhir sekali, apakah mesej dan juga harapan Azri mewakili suara anak muda kepada kerajaan dan rakan-rakan belia lain mengenai peranan dalam bajet 2025 dan demi menjamin kemakmuran negara pada masa akan datang pastinya. Baik, terima kasih. Harapan harapan ni sebenarnya bagi saya setiap tahun harapan kami sama saja, iaitu kami nak peruntukan ini adil kepada semua dan tidak berlakunya sebarang kata apa, corruption, tidak berlakunya sebarang penyelewengan. Sebab kita tak nak bila 100 bilion diperuntukkan, hanya 20 bilion saja digunakan untuk pembangunan. Selebihnya untuk peruntukan subkontrak dan sebagainya. Itu yang kita nak elakkan. Yang kedua adalah berkaitan dengan platform bersuara. Kerajaan dah buat banyak platform bersuara untuk anak muda. Terangkan ataupun bagi tahu apa yang kita nak sebenarnya, apa yang diperlukan hak anak muda. Tapi kalau perasan kita ada banyak platform untuk anak muda bersuara. Seperti kita ada Parlimen Mahasiswa, Parlimen Belia, kita ada sesi dialog belanjawan anak muda. Kita dah buat banyak memorandum. Jadi harapan kami adalah kerajaan perlu pastikan program tersebut bukan sahaja program untuk membuang duit. Tapi program tu, segala memorandum, suara dan sebagainya perlu dibawa sehingga ke Parlimen. Dan bukan sahaja ke Parlimen, kalau boleh kita implement sekali. Jadi bila kita buat banyak program untuk suarakan pandangan, tapi kalau tak didengar ataupun tak dibawa 100%, hanya cukup syarat saja, belanjawan ni takkan menjadi ataupun belia takkan dapat hak yang sepatutnya. Itu dia suara daripada belia ya, bukan program buang duit tetapi seharusnya program merupakan pelaburan untuk masa hadapan. Dan terima kasih kepada masa yang kita ada. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada tamu kita. Azri datang lagi nanti ya. Terima kasih. Muhammad Azri Nur Azman selaku mahasiswa Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Sama-sama kita nantikan belanjawan 2025 yang akan muncul pada hari Jumaat ini. Secara langsung kami bawakan di Bernama TV. Nantikan. Saya suka tadi perkataan tu. Kita harapkanlah untuk belanjawan kali ini adil dan saksama. Mat pun dapat, Ani pun dapat ya. Ya. Okey. Assalamualaikum, Muhammad, dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Terus bangkit yakin